Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan segala nikmat tersebut pada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperolehi kejayaan di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita bagi tajuk kelebihan bersedekah di dalam Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bandingan pemberian orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh mengeluarkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Daripada ayat tersebut jelaslah kepada kita, orang-orang yang berbuat, orang-orang yang bermurah hati membelanjakan hartanya pada jalan Allah, sama ada perbelanjaan itu digunakan untuk kebajikan umum ataupun untuk keluarga, maka perbelanjaan yang dikeluarkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 700 kali ganda. Bahkan lebih lagi, asalkan sedekah atau derma dan khairat itu diberikan dengan ikhlas semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi bahagian di dalam ibadat sedekah ini, kerana banyak besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita akan sambung kepada muka surat 337 dari kitab Mustika Hadis, jilid yang ketiga. Tiap-tiap amal yang baik menjadi sedekah. Sebelum ini kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan sedekah, sama ada sedekah dengan wang ringgit, sedekah dengan tenaga, fikiran, sedekah dengan makanan dan sebagainya. Dan begitu juga kita memberi bantuan dengan hutang, wakaf dan sebagainya. Semua itu termasuk di dalam kategori sedekah. Antara yang masuk di dalam sedekah ialah melakukan amal-amal yang baik. Bersedekah tidak terhad kepada wang ringgit dan harta benda. Bahkan segala jenis amal yang baik menjadi sedekah. Itulah fahaman yang ada di dalam ajaran Islam
bahawa sedekah itu tidak terhad kepada wang, ringgit dan harta benda. Bahkan segala jenis kebaikan yang kita lakukan itu juga dianggap sedekah. Ini seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah wa minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'ihi. Dari Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap perkara yang makruf, iaitu tiap-tiap perkara yang sedia diketahui oleh umum tentang baiknya, sama ada dari segi syarak kebaikan itu atau dari segi adat kebaikan itu, dengan syarat adat tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Itu semua dianggap makruf. Jadi segala jenis kebaikan itu dianggap makruf. Adapun mungkar ialah lawan sebalik daripada makruf. Jadi Nabi beritahu tiap-tiap perkara yang makruf. Jadi kebaikan, sama ada kebaikan syarak yang diakui oleh syarak ataupun dari segi adat. Setiap perkara yang makruf menjadi sedekah. Di antara perkara yang makruf itu, hendaklah engkau semasa bertemu dengan saudara kamu sesama anak Adam, biarlah dengan muka yang manis. Dan kalau ada yang meminta air, hendaklah engkau tuangkan timbamu ke dalam. Hendaklah engkau timba ke dalam bekas air yang dibawanya. Hendaklah engkau tuangkan ke dalam bekas air yang dibawanya. Jadi begitulah mudahnya seseorang ini untuk mendapatkan pahala sedekah, walaupun dengan muka yang manis ketika berhadapan dengan sesama manusia, kerana muka yang manis itu akan memberi ketenangan kepada orang lain. Jadi memberi ketenangan sama ada pada hati, memberi kesenangan sama ada kepada kehidupan seseorang itu, ataupun zahir mereka ini memberi bantuan dengan tenaga, iaitu membantu secara zahir, semua itu termasuk di dalam sedekah yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada hadis ini menerangkan satu dasar atau kaedah umum di dalam Islam, bahawa tiap-tiap perbuatan yang baik adalah menjadi sedekah. Tiap-tiap perbuatan yang baik adalah menjadi sedekah. Dan sedekah itu pula membawa rahmat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Begitu luasnya sedekah di dalam Islam. Yang kedua, hadis tersebut juga menerangkan kepada kita untuk mendidik kita supaya setiap orang sentiasa bermuka manis dan berbudi bahasa semasa berhubung dengan orang lain. Bermuka manis ketika berhubung dengan orang lain, berakhlak dengan akhlak yang mulia, bercakap dengan cakap yang baik, yang tidak mengganggu hati, apatah lagi menghina seseorang. Yang ketiga, menegaskan bahawa segelas air sejuk. Hadis tadi juga menjelaskan bahawa segelas air sejuk sekalipun yang diberikan kepada orang yang meminta air adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang baik dan berpahala. Memberi air minum, memberi minum, walaupun segelas air itu adalah amalan yang baik dan diberi pahala. Satu, tuan-tuan, kita diberitahu dalam ajaran Islam, apabila tetamu datang ke rumah kita, hendaklah kita menjamunya, walaupun dengan segelas air putih sekalipun, air suam ke, air sejuk ke, tak apa, asalkan beri minum. Begitulah orang yang pandai, bijak pandai, dia mencari jalan bagaimana untuk memberi kebaikan bagi seseorang. Ada orang dia sanggup menggali telaga untuk kegunaan orang, walaupun diguna untuk mandi dan sebagainya, ada yang untuk minum. Semua itu mengalirkan pahala bagi yang empunya saham di dalam pembinaan
telaga tersebut. Kadang-kadang di negara Arab pada musim panas, tuan-tuan kedai ini akan meletakkan air, dia panggil air sabil, untuk orang-orang yang berjalan kaki ini, untuk orang-orang awam ni meminum air tersebut. Maka disediakan gelas, maka sesiapa nak minum, minumlah. Siapa? Pasal nak mencari peluang untuk menambahkan pahala di dunia dan juga di akhirat. Dengan memberi sedekah itu membawa rahmat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Carilah peluang semasa mana kita ada peluang untuk mencari peluang. Baik, seterusnya, hadis yang seterusnya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun faqalu ya Nabi Allah faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qalu fa illam yajid qala yu'inu dhal hajatil malhufa qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqatun rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyiduna Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiap-tiap seseorang muslim hendaklah bersedekah. Ini perlu bersedekah setiap orang muslim. Sahabat-sahabat baginda pun bertanya, ya Nabi Allah, kalau seseorang itu tidak dapat nak bersedekah kerana tidak ada sesuatu yang hendak disedekahkannya, bukan semua orang yang ada kemampuan, macam mana ya Rasulullah? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia bekerja untuk mendatangkan hasil, yakni berusaha mencari harta. Dengan itu ia dapat menolong dirinya sendiri dan dapat pula bersedekah. Kalau tidak ada kemampuan, tidak ada harta, kamu ada tenaga, maka kamu bekerja untuk mendapatkan sesuatu harta untuk kita gunakan untuk diri dan keluarga dan untuk kita berikan sebagai sedekah kepada orang yang lain. Maka sahabat bertanya lagi, kalau ia tidak dapat kerja kerana sebab-sebab tertentu, kalau dia tidak dapat juga nak buat kerja ke, nak cari harta tak dapat kerana sebab-sebab tertentu, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia menolong dengan jasa baiknya akan orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan. Maka kamu tolonglah orang. Maknanya apabila kamu diminta pertolongan dengan tenaga, dengan akal fikiran, dengan buah fikiran, dengan pandangan, maka kamu tolonglah dia. Apatah lagi ketika mana seseorang itu sangat memerlukan pertolongan. Barangkali sesuatu perkara tu kita tak dapat buat segala-galanya, daripada awal sampai akhir, daripada A sampai Z kita tak mampu buat. Yang kita mampu buat hanya sedikit saja, maka kita berilah bantuan pada yang sedikit itu. Contohnya, nak mengajar ni bukan semua orang boleh mengajar. Yang mengajar ni pula tak kerti cara-cara moden ni, macam mana nak rakam, macam mana nak ini, macam mana nak tu, tak kerti benda-benda moden ni. Maka ada kawan kita, dia bantulah. Membantu, memberi bantuan, itu semua ini adalah termasuk di dalam sedekah. Orang mengajar ramai tapi nak buat iklan tak kerti, maka ada orang yang tolong bantu buat iklan. Ada orang yang tolong menyebarluaskan lagi iklan tersebut, pengajian tersebut, kebaikan tersebut kepada orang lain. Ini semua ialah jasa-jasa yang kita buat untuk melorong orang, memudahkan orang untuk mendapat kebaikan. Segala kerja-kerja membantu kebaikan itu juga dianggap sebagai sedekah yang memberi kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Maka sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau ia tidak dapat juga, nak bantu pun tak boleh juga, nak buat macam mana ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia melakukan apa-apa jua
perkara yang baik. Dia buatlah perkara yang baik walaupun untuk diri dia sendiri, dan menahan diri daripada melakukan perkara yang jahat. Kalau dia dah tak boleh nak bantu orang lain, tak boleh nak beri saham bantuan kepada orang lain, maka paling rendah sekurang-kurangnya dia buatlah kebaikan untuk dirinya, dan dia menahan diri daripada melakukan perkara yang jahat. Makna apa yang syarak perintahkan, apa yang agama perintahkan untuk kita lakukan, kita lakukanlah. Kita lakukan. Apa sahaja perkara yang syarak larang kita, maka kita tinggalkan. Walaupun kebaikan itu untuk diri kita sahaja, tidak melampau kepada orang lain, itu juga tetap dianggap sedekah, kerana ia menyelamatkan orang lain daripada keburukan diri orang tersebut. Orang lain terselamat daripada keburukan diri orang tersebut. Dengan syarat dia buat benda baik untuk diri dia. Sebab kalau seseorang ini buat benda maksiat, dia minum arak, dia main judi, maka itu mengganggu orang lain, mengajar orang lain cara-cara berbuat maksiat, dan menggalakkan orang lain melakukan maksiat. Tapi apabila orang ni nak bantu orang pun dah tak mampu, nak beri sumbangan pun dah tak mampu, maka dia lakukan kebaikan untuk dirinya dan tidak melakukan kejahatan ataupun maksiat. Kerana yang demikian itu, kata Nabi, juga menjadi sedekah yang mendatangkan pahala baginya, bagi orang tersebut. Jadi kalau kita dah tak dapat nak bantu, tak dapat nak memberi cadangan yang baik, tenaga, buah fikiran ataupun wang ringgit dah tak dapat nak bantu, maka jangan pula kita halang kebaikan itu sampai kepada orang lain. Jangan kita halang kebaikan sampai kepada orang lain. Kalau kita dah tak reti nak bercakap, tak reti nak apa, jangan pula kita pergi sebar fitnah pula. Kan? Nak cakap benda baik dah tak reti, maka baik diam, kita buat kebaikan dan tahan lidah kita daripada menyakiti orang lain, atau apatah lagi melaksanakan atau menyebarkan fitnah-fitnah di dalam masyarakat. Hadis ini menegaskan bahawa tiap-tiap seseorang Islam dituntut menaruh perasaan belas kasihan untuk menolong orang lain, sama ada dengan harta benda atau usaha ikhtiarnya. Dan tu tuan-tuan, kita digalakkan apabila melakukan sesuatu perkara, kita disuruh supaya berniat. Niat yang betul, niat yang besar-besar. Contohnya, kalau orang ni datang untuk menuntut ilmu, maka dia niatlah untuk menuntut ilmu ni nak mencari keredaan Allah, supaya keluar daripada kegelapan, dan untuk menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Dia niat besar. Macam tu juga kalau kita nak bekerja, saya nak berusaha, nak buat benda ni, nak buat benda tu, nak kerja ni, nak kerja tu. Kerana apa? Kerana saya nak dapatkan keuntungan untuk diri saya, dan dengan keuntungan itu saya dapat membantu orang lain. Dia niat benda yang besar-besar. Maka dia suruh. Bila ada perasaan itu, ada niat itu, insya-Allah Allah memudahkan kita untuk memberi bantuan kepada orang lain. Kalau ia tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain kerana ada keuzuran, maka hendaklah ia melakukan apa-apa jua perkara yang baik, ataupun mencegah dirinya daripada melakukan perkara yang buruk. Maka kalau kita dah tak mampu nak bantu, maka kita pastikan kita buat benda yang baik. Contohnya, kita pergi semayang. Bila kita berjalan, kita pun tak bercakap dengan orang. Tapi bila kita berjalan, orang nampak kita, itu pun sedekah. Sebab orang nampak kita buat kebaikan. Setidak-tidaknya orang nampak kebaikan. Begitu juga kalau kita ni dah tak boleh nak beri kebaikan, maka jangan sekali-kali kita buat maksiat. Bila orang nampak kita buat maksiat, ataupun orang tak nampak kita buat maksiat, tapi kita bercakap, mendengar, ataupun kita menaip di dalam WhatsApp dan sebagainya keburukan, maka keburukan itu akan dibaca oleh orang lain.
percakapan itu didengar oleh orang lain, maka itu mengganggu keharmonian di dalam masyarakat. Maka sebaik-baiknya kita diam daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah di dalam agama. Itu pun dianggap sedekah. Bila kita menahan diri daripada melakukan perkara yang ditegah oleh agama, itu juga dianggap sedekah kerana orang lain selamat daripada keburukan. Seterusnya di dalam hadis yang lain, di hadis yang panjang lebar ni ada disebut beberapa perkara, dan insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini memberi kebaikan bagi kita dan menumbuhkan perasaan untuk kita mencari peluang-peluang sedekah yang amat luas pada zaman ini. Mudah-mudahan kita ada saham di dalam sedekah terhadap diri dan masyarakat kita, kerana dengan sedekah-sedekah itu kebajikan-kebajikan yang kita buat kepada orang lain ini akan menambahkan rahmat kebaikan di hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah membantu kita sepanjang hidup kita ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.